Seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. JKR Sabah guna teknologi AI kesan kerosakan jalan raya antara fokus dari Sabah petang ini. Laporannya langsung bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Ya, Otto. Teknologi kecerdasan buatan AI akan digunakan bagi mengesan keadaan jalan raya di negeri ini sekaligus mengurangkan kos penyelenggaraan. Teknologi berkenaan akan mula digunakan tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, keputusan itu dibuat selepas perjumpaan bersama syarikat konsesi dan jurutera daerah di seluruh negeri Rabu lalu. Kita melihat penggunaan teknologi seperti di negeri Selangor, mereka menggunakan teknologi AI untuk membuat scanning terhadap keadaan jalan-jalan raya. Jadi dengan ada penggunaan teknologi ini mungkin akan lebih menambah efisiensi dalam menunaikan kerja-kerja penyelenggaraan dan dalam jangka masa panjang nanti ianya boleh mengurangkan kos penyelenggaraan. Datuk Syahelmi yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui RTM dalam majlis penyerahan more dan kurma kepada 44 masjid dalam kawasan Parlimen Putatan di Masjid Nurul Ihsan. Dalam perkembangan berkaitan, beliau menegaskan syarikat konsesi dan kontraktor dilantik akan lebih proaktif melakukan penyelenggaraan di jalan negeri, jalan persekutuan dan jalan majlis daerah bagi mengelak kemalangan berlaku. Meskipun berdepan kekangan kewangan, Jabatan Kerja Raya akan berusaha menyelesaikan isu jalan rosak di negeri ini dengan segera. Kerajaan negeri akan meneruskan inisiatif sumbangsi bahasa dan sastra Sabah Selasih yang diperkenalkan tahun lalu. Inisiatif ini antara usaha membantu Persatuan Penulis Sabah menjadikan Kota Kinabalu sebagai kota sastra. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin inisiatif ini mampu dicapai menerusi pelaksanaan lebih banyak kegiatan sastra dan penghasilan buku. InsyaAllah kita akan bantu seperti mana tahun lalu kita bantu sebahagian daripada Persatuan Sastra dan Penulis di seluruh negeri Sabah. Jadi ambillah peluang ini dan ini 3 perkara yang saya sentuh tadi, mudah-mudahan IPS, Dewan Bahasa, ILP dapat sama-sama memperkasa bahasa dan sastra kita. Datuk Arifin ditemui media selepas merasmikan program literasi kreatif dan teknologi Sabah di Dewan Amil Jaya Kompleks Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Cawangan, Sabah. Lebih 10 persatuan penulis dan badan yang bergiat aktif dalam bidang sastra dan bahasa yang berdaftar mendapat manfaat selasih tahun ini. Jabatan Sukarelawan Malaysia rela terus membantu tugas pasukan keselamatan di sempadan Malaysia Indonesia di Kampung Bantul, daerah kecil Pagalungan, Napawan. Ini bagi memastikan kedaulatan, keselamatan dan keamanan negara terus terjaga daripada anasir jenayah rentas sempadan. Kita membuat penugasan komuniti dan melihat sekiranya ada berlaku apa-apa pencerobohan. Jika ada pencerobohan sempadan, maka anggota rela ini akan melaporkan kepada pihak berkuasa. Pada waktu yang sama juga, tugasan komuniti di sempadan ini juga adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti yang berada di sempadan. Lokman berkata demikian kepada media dalam program perjumpaan Ketua Pengarah Rela bersama pegawai dan anggota rela daerah Keningau. Beliau turut mengingatkan kesemua 146,000 anggota rela di 157 daerah seluruh negara agar terus menjaga imej mereka dengan mengelak sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan imej pasukan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terus mengukuhkan strategi operasi serta memperkasa sistem penguatkuasaan dan pemantauan di perairan negara. Antaranya pemantauan kawasan titik panas yang merupakan antara rutin di kawasan perairan Sabah. Ikuti laporan Fauzia Ajak yang menyertai pemantauan kawasan titik panas bersama media Sabah di perairan Kunak bersempena 2 dekad maritim Malaysia.
perairan Ladatu ni dia meliputi kawasan daripada Tanjung Labian sehingga ke Perairan Kunak. Jadi kami menempatkan aset kami 24 jam, 7 hari seminggu sentiasa berada di laut untuk memantau keselamatan di sini. Dan tumpuan kami terutamanya kawasan-kawasan yang menjadi titik panas yang mana berlakunya kes-kes yang sebelum ni melibatkan kes-kes yang melibatkan Akta Kawalan dan Bekalan. Dan salah satu tumpuan Maritim Zonal Maritim Ladatu ialah menangani kes-kes pengeboman ikan. Zon Maritim Lahadatu ditubuhkan pada 1 Julai 2009. Bermula dengan pangkalan maritim di bawah seliaan Daerah Maritim Sandakan, pasukan ini terus mencatatkan pencapaian membanggakan dalam memastikan perairan negara kekal berdaulat. Sejumlah 34,049 pemeriksaan dijalankan sepanjang tempoh 2020 hingga 2024. Hasilnya, 164 tangkapan dibuat atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985, Akta Imigresen 1959-1963, Akta Kawalan Bekalan 1961 serta Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah. Tahun lalu saja, 12,000 individu turut diperiksa. Kehadiran pasukan keselamatan khususnya anggota Zon Maritim Lahadatu di kawasan perairan ini nyata melegakan penduduk. Kawasan Kunak ni sebenarnya dekat dengan kawasan sempadan. Jadi risiko keselamatan tu agak tinggilah. Samping itu juga dia salah satu fungsi dia dapat sekali dari masa ke semasa dapat mengekang sebarang penyeludupan, rentas sempadan. Kami berbanyak-banyak berterima kasih kepada pihak maritim yang selama ini telah menjaga sempadan-sempadan. Kita berterima kasihlah yang diorang ni kerajaan menumbuhkan maritim ni untuk keselamatan negara. Penugasan mereka ni menjaga perairan di sini lah. Di samping itu juga kadang-kadang mereka ada memberi khidmat kepada masyarakat, komuniti dengan memberi bantuan. Pemantauan ini turut melibatkan pemeriksaan rutin ke atas bot nelayan yang sedang menjalankan aktiviti penangkapan ikan. Bagaimanapun, tiada sebarang kesalahan dikesan sepanjang pemantauan kali ini. Taklimat keselamatan turut diberikan kepada penduduk selain menyampaikan sumbangan beg dan peralatan sekolah kepada komuniti di kawasan perairan yang dilalui. 20 tahun penubuhan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Zon Maritim Lahadatu terus komited untuk memastikan perairan Lahadatu selamat daripada sebarang ancaman dan juga aktiviti yang menyalahi undang-undang. Fauzia Ajak, RTM. Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dan IPD Tenem menyantuni masyarakat kampung dan pelajar SK Pangi di Tenem. Rombongan diketuai Ketua JPJKK IPK Sabah, Datuk Muhammad Azhar Hamid. Bercakap kepada pemberita, Datuk Muhammad Azhar memberitahu program turut disertai Persatuan Keluarga Polis Perkip Sabah serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO. Program bertujuan memberi kesedaran kepada penduduk bagaimana komuniti dapat membantu menangani kegiatan jenayah di kawasan masing-masing. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk mendekati masyarakat dan usaha kita dalam menangani masalah jenayah dan juga masalah sosial. Jadi pada masa sama juga kita telah menjalankan beberapa aktiviti iaitu memberi sumbangan bakul makanan, memberi taklimat pencegahan jenayah kepada pelajar-pelajar tentang masalah laku, masalah buli dan sebagainya. Sempena program ini, Datuk Muhammad Azhar turut mengumumkan SK Pangi sebagai sekolah angkat IPK Sabah serta menyerahkan sumbangan peralatan sekolah kepada para pelajar. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.